tuan. Ichimoku. Okey, baik. Bagi Tuan inilah, tanya bagi sebelum tu tuan. revise Sebelum tu dulu, nak kita tanya revise dulu. pendengar kita lah Sifai. Sebelum tanya sebelum tu nak tanya pendengar kita lah. Hmm. Ada tuan-tuan boleh tinggalkan dengan komen. Ada guna teknik Ichimoku tak tuan-tuan? Yang minggu lepas Siapa training. ada? Siapa ada Siapa ada pakai boleh share sikit. Ada pakai tak? indikator dari Jepun Boleh ni share memang dekat mahal. ruangan komen. Sila bulan dia orang pakai lagi kemas daripada kita. Itu yang kami doakan tuan-tuan. Kami doakan tuan-tuan yang lebih baik daripada kami sebenarnya. Tuan-tuan Ya. lebih baik daripada kami. Okay, so kita akan recap sekejap. Okey, Sifai boleh contoh sikit? Boleh CPS. Okay. So apa itu Ichimoku Cloud? Okay, dia merupakan all-in-one indicator yang digunakan untuk mengenal pasti. Sebab apa dia kata all-in-one? Semua dalam tu. Semua ada dalam Ichimoku tu. Apa yang dia ada? Dia ada trend. Kita boleh nampak trend dia. Penaikan, penurunan dia berdasarkan awan. Awan nano tu. Support resistance kita boleh tengok daripada pergerakan yang apa tu? Tuan-tuan tengok awan, bawah awan, atas awan. Okey, mana support become resistance become support. Kita ada terangkan, tuan-tuan boleh tengok dekat sebelum ni. Kita ada entry point yang paling cantik. Yang mana entry point paling cantik? Yang mana signal strong signal? Yang mana signal yang lemah? Yang mana signal sederhana? Kita juga ada share kan hari tu. Stop loss kat mana yang cantik? Kita nak letak di bawah awan macam mana? Okay. So take profit paling cantik dekat mana? Break even. Nampak tuan-tuan? So dekat mana? Bila patutnya kita nak layer? Bila patutnya kita nak entry besar-besar? Semua kita dah cetak. Okay. Boleh digunakan yang paling bagus di semua time frame dan pasaran kewangan. Tetapi macam mana pun ini adalah teknik dan tuan-tuan mahirkan sendiri. Sekiranya sesuai dengan tuan-tuan, tuan-tuan boleh gunakan. Sekiranya tuan-tuan ada teknik yang lebih sesuai, skill dengan teknik tuan-tuan. Ini just top up teknik lah, enhancement. Enhance lah, boleh support lah. Enhance. Okey, saya go through pasal awan pula. Ini kita je nak refresh saja, okey. Awan kalau price atas awan kita kata dia uptrend, kalau price bawah awan kita kata dia downtrend. Kalau pantang dia satu saja, jangan trade di dalam awan. Okey. Dia ada 3 line utama. Biasa kita pakai 2 Tenkan-sen, Kijun-sen, iaitu kalau Tenkan-sen adalah warna biru, Kijun-sen warna merah. Kijun-sen ni dia lambat sikit lah banding dengan Tenkan-sen. Jadi konsep dia sama dengan MA persilangan MA. Kalau sell signal adalah kalau buy signal fast MA atas slow MA ataupun Tenkan-sen atau Kijun. Tapi kalau sell signal adalah Tenkan-sen di bawah Kijun-sen, maksudnya biru di bawah merah, itu adalah signal sell lah. Termasuk ini adalah signal yang kita gunakan untuk line di dalam Ichimoku ni. Okey, Chikou-sen yang hijau jarang digunakan, ada yang tak pakai langsung. Macam saya tak pakai sangat lah sebab dia kadang-kadang start dia jadi lambat. Kita ni saya tak payah nak dapat. Okey, Sifai contoh sikit strong signal je lah. Alright. Recap. Macam kita kata tadi, strong signal tuan-tuan. Kita akan buy apabila price berada di atas I1. Jepun sangat kan. Dia Jepun lah. Strong buy ni strong tuan-tuan. Strong dia macam mana? Price tu mesti berada di atas awan. Masuk price berada di atas awan maksud dia apa? Candlestick tu. Candle tu mesti close di atas awan. Mesti berada macam ni contoh kan. Candle buy tu kan. Bullish candle tu. Dia close di atas awan. Dan Tenkan-sen cross Kijun-sen. Serta biru cross atas merah. Nampak macam contoh kat situ. Buy here yang dia tulis tu. Itu adalah strong signal. Strong signal nampak. Dia keluar pada awan. Biru cross merah. Maka strong signal. Ini kena perlukan kesabaran yang tinggi, kena sabar sikit. Tapi kalau dapat insya-Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. So untuk sell strong signal, price di bawah awan dan line biru di bawah merah. Dia cross kat sini kat bawah awan lagi cantik dah menunjukkan strong bearish. Okey. Kita recap yang ini. Tak perlu tengok dia lama sangat. So medium signal buy macam mana Sifai? Okey, medium apabila price berada di dalam awan. Maknanya di dalam awan Dalam awan sebenarnya tak apa nak cantik lah. Tapi okey juga kalau orang boleh combine kan. Tapi ni kena combine dengan teknik masing-masing lah. Support resistance kan apa. Baru tuan-tuan boleh join yang ni. Boleh guna yang ni lah. Tenkan-sen cross Kijun-sen ke atas. Maknanya okey, dia masih berada lagi dalam awan. Tetapi biru cross di atas merah. So boleh entry buy medium set. Tapi kena matching dengan teknik masing-masing. Itu je saya boleh beritahu. Betul. Kadang-kadang ada setup tak kenal lah sebab medium lah. Betul. So ini untuk sell, kalau dia berlaku persilangan MA Kijun dengan Tenkan ni di dalam awan macam tadi, dia berlaku peralihan tu di dalam awan dan kita tak digalakkan sell. Kalau tuan-tuan tengok sini, kita entry di dalam ni,
sekali tu dia naik price naik balik. Ini menunjukkan price tak stable lah. Simple saja. So untuk week ni memang saya go through cepat sikit ha. Boleh silakan. So untuk week signal ni kita memang tak digalakkan untuk entry sekiranya kita nampak buy signal, buy break, berlaku buy tapi dia di bawah awan. Sebab bawah awan kita fokus sell. Kita bawah awan kita fokus sell. Jadi kalau tuan entry buy risiko tak dia, biasanya dia tak kuat. Kemudian dia patah balik dia akan ikut trend. Okey, trend bawah awan. So untuk sell pula dia untuk sell kalau sell di atas awan ini menunjukkan early signal price nak patah balik tapi biasanya kat sini tuan-tuan entry kat sini stock loss pun tadi kan. Jadi dia jadi macam bila price tu dia patah balik retrace jadi tuan-tuan akan jadi loss lah disebabkan oleh ada apa SOP week ni. SOP week jadi kalau boleh jangan ikut. Nampak macam ni cuba elakkan. Kalau nampak signal ni okay, fokus signal bila dia keluar awan pula. Okey, pantang larang dia adalah jangan trade di dalam awan. Itu saja untuk Ichimoku. Okey, baik. Dan untuk minggu lepas so untuk Ichimoku dan pada minggu lepas kita sudah kita sentuh sikitlah kat beberapa poin yang penting iaitu kita gunakan awan sebagai kita punya resistance. Ini contoh apabila ini contoh resistance yang kita cakapkan. So awan ni fungsi dia sebagai kita nak tahu support dan resistance yang dinamik. So kalau price sentuh awan dia reject, ini menunjukkan dia reject resistance dan price turun-turun lah. Kalau tuan tengok okay, dia reject awan, price turun-turun. Reject yang kedua okay, ni kita boleh entry sebenarnya. Sini kita boleh entry sell. Okay. Dan apabila price dia cross awan first time, ini breakout memang solid buy, tapi bila dia keluar awan balik dengan satu lagi ini menunjukkan dia reject support lah, dynamic support, jadi kita boleh sambung buy. Dan tengok tuan-tuan price pergi jauh, delta BE lah, ikut kita punya Kijun Sen dekat sini, delta BE. Okay. Dan BE signal yang saya sebut tadi merupakan teknik advance juga. Okay, kalau dia turun letak saja BE, follow kita punya Kijun Sen ni warna merah. Kalau dia turun jadi sell, kita follow je BE. Kalau kena stop loss tak apa. Maksudnya TP kita setakat tu kita cuba cari setup lain. Okay. Kalau dia naik, BE kita di line merah. Okay. Kalau dia sampai sini, TP kita pun dia akan close kat situ lah cepat. Macam mana. Tapi yang penting BE tu ada. Untung tu ada daripada kita rugi cepat. Ini macam untuk yang price action yang terkini untuk Euro USD H1 kita dapat tahu lah yang sini ada berlaku rejection di awan. Berlaku rejection awan, price turun. Ini yang kita masukkan dengan resistance untuk Ichimoku. Dan untuk lagi satu teknik advance kita yang kita touch juga pasal minggu lepas adalah pasal awan. So awan ni kalau ikutkan dia makin menurun dan makin mengembang, menunjukkan price dia ada potensi untuk jadi downtrend untuk jangka masa yang panjang. Ni kalau tuan-tuan tengok price kat sini tapi awan ni dia predict. Ini kelebihan Ichimoku yang mana kita boleh gunakan awan ni untuk predict harga. Okey, baik. C4F, itulah yang kita touch dekat tu. Okay. Jadi hari ni lah untuk pembelajaran lepas sebabnya. Okay. Jadi hari ni special Hari ni special kita akan gabung lagi satu candlestick candle tuan-tuan hanya perlu import Ichimoku dalam TradingView ataupun di MetaTrader. Ada komen tak lagi. So di dalam TradingView atau MetaTrader tuan-tuan masukkan Ichimoku. Kalau tuan-tuan tak ada kita patah balik lah. Kita akan masukkan sama-sama. Di dalam indikator ni masukkan Ichimoku. Tulis Ichimoku di dalam built-in. Okay, Ichimoku Cloud. Tekan saja dan dia akan keluar lah indikator ni. Kemudian di dalam setting tu kita tak mau tengok lagi span sebab nampak sabut. Okay, padam saja. So lagi span kita padam, kita dapat macam Ichimoku yang cantik lah. Dan seterusnya satu lagi setting yang kita nak tambah adalah kita nak tukar pada candle kepada Heikin Ashi. Okay, Heikin Ashi ni kita boleh filter sebenarnya. Dia ikut trend. Dia bukan menunjukkan support resistance. Support resistance kita guna Ichimoku punya awan. Tetapi untuk Heikin Ashi ni kita akan gunakan dia sebagai trend. Sama ada kita boleh hold lama ataupun tak. Jadi Sifu boleh cerita sikit ke pasal Heikin Ashi dengan Ichimoku ni? Boleh, sebab tak ada masalah. Okey.
So Ekenashi ni dia sebenarnya dia lebih kepada momentum lah. Oh, saya nak buka saya punya mana? Sekejap. Saya buka cuba. Boleh. Alright, sekejap. Okay, tuan-tuan. Clear nampak kan? Okay. Alright, so untuk Ichimoku dan Hekiashi Alright, kejap tuan-tuan. Saya buang dulu app-app yang mengganggu. Okay, ni candle biasa. Saya tunjuk tadi, ni candle biasa. Hanya tuan-tuan perlu pergi dekat bahagian ni je, candle je. Ubah dia kepada Hekenhashi. Nampak? Bahasa Melayu dia pun ada tulis Hekenhashi juga. Sama je. Okay? Sama. Okay. Nampak tak? Okay. Apa dia Hekenhashi ni sebenarnya? Hekenhashi ni, dia sebenarnya indikator yang menunjukkan momentum harga. Momentum harga. Hekenhashi. Tuan-tuan tengok dia lebih kepada banyak apa ni orang kata merah biru. Dia tak ada merah biru tak ada. Dia ikut satu pola je. Merah biru adalah biru. Okay, faham Ya. Ekenashi kan. Okay. So tuan-tuan, yang ni lebih mudah kalau tuan-tuan nak combinekan dengan Ichimoku. Sebab apa? Tuan-tuan boleh tengok dia punya rejection dia tu sangat cantik dengan awan yang kita letakkan dalam tu. Ini kita awan tu. Tuan-tuan faham tak? Okay, faham untuk sangkat tu. Okay. Dia sangat mudah digunakan Ekenashi ni. Okay, Ekenashi ni candle yang sangat mudah digunakan. Okay, dan saya nak beritahu sikit. Okay, dia adalah dia salah satu teknik juga kalau kata tuan-tuan trader lama-lama kan. Satu teknik yang popular juga adalah analisa teknikal. Di mana setiap candlestick tu dia boleh beritahu kita structure harga. Okay, kekuatan trend macam tu. Lepas tu karakter pembeli melawan penjual. Tuan-tuan boleh tengok juga. Okay, di mana arah yang bergerak dalam masa hadapan. Nampak? Di mana bentuk candle stick Heikin-Ashi ni dia seakan-akan sama dengan bentuk candlestick biasa. Kalau tuan-tuan tengok macam tak ada beza apa, bentuk dia sama aja. Namun candlestick Heikin-Ashi ni dia terbentuk dengan pengiraan formula yang berbeza-beza. Candlestick Heikin-Ashi yang terbentuk. Maknanya dia tengok kepada pergerakan dan momentum time tu. Okey. Faham ya tuan-tuan? Faham tak? Jadi Okey. sebenarnya untuk Ekenashi ni kalau tuan-tuan nampak macam bawah awan kan kita fokus sell lah sebab kan. Betul. Bila dia kita boleh hold ke tak boleh hold lagi macam tu. Bila dia bertukar dari hijau warna merah di bawah awan terus sell lah. Macam di DJ tu tuan-tuan boleh nampak lah kat situ. Di bawah awan jadi warna merah di bawah bulat sikit. Betul. Jadi dia ni ada formula sebenarnya nak kira, tapi kita ni sebagai trader tak perlu nak hafal pun. Tak perlu pun. Cuma kita kena faham, kita kena tahu cara nak guna dia. Betul tak Cipay? Betul. Kita kena tahu macam mana dia guna dia supaya apa dia lagi satu Heikin-Ashi dia lebih smooth lah kalau tuan-tuan tengok. Dia tak serabut sangat, tuan-tuan boleh tengok pergerakan dia nampak lebih smooth. Kalau tuan-tuan matchingkan dengan candle biasa kan, dia nampak menunjukkan tuan-tuan masih boleh hold ke tak. Nampak tak? Kan faham Okey, di mana candlestick Heikin-Ashi ni kita nampak lebih smooth lah kalau kita tengok berbanding dengan candlestick biasa. Dia menunjukkan pergerakan yang pada saya lebih jelas, fasa aliran yang lebih jelas, signal yang lebih jelas untuk sama ada tuan-tuan nak hold ataupun tak, sebab dia kekal dengan satu warna sahaja. Faham tuan-tuan Di mana untuk kita sebagai trader ni kita boleh kenal pasti peluang untuk nak memaksimumkan keuntungan kita dalam trading ni. Faham ya tuan-tuan? Okay. So contohnya macam kita tengok dekat sini. Kita tengok kat candle lah. Okay, itu explanation serba sedikit tentang Heikin-Ashi lah. Okay, tuan-tuan kita tengok kebun. Tuan-tuan Aduh. Okay. Boleh cakap apa? Alright. So tuan-tuan, nampak ni tuan-tuan. Ini contoh kalau kata candle biasa, kita tutup dulu, kita tukar kepada candle biasa. Tuan-tuan fokus dekat area sini, Okay, kita suka dekat biasa, lilin. Kita tak tahu kenapa dia jadi bahasa Melayu. Okay, tuan-tuan tengok dekat sini, dia menunjukkan ini continuous pattern lah, kita faham lah dia akan turun continuous pattern. Tapi dia macam, ini hijau, continuous pattern ni hijau. Ni nak reject ke tak ni? Ni nak reject ke dia dah nak naik ni? Contoh kan macam tu, kita kata, blur lagi tak? Boleh hold lagi tak? Kan? Tapi dengan Heikin-Ashi, tuan-tuan tengok kita tengok sama-sama. Tuan-tuan tengok. Okay, dia punya SOP untuk Ichimoku tu apa? Kena cross bawah awan, dan line biru di bawah merah, betul tak untuk sell? Betul tak tuan-tuan? Okay. So, tuan-tuan tengok kejap. Heikin-Ashi. Okay, Heikin-Ashi. Tuan-tuan tengok. Tadi di sini dia menunjukkan apa tadi? Continuous pattern, betul tak? Okay, memang kita boleh hold sama lah. Cuma beza dia Heikin-Ashi lebih mudah lah. Tuan-tuan tak perlu nak mengenal pasti dia continue ke apa ke. As long as dia masih lagi merah, tuan-tuan hold. Bila dia biru macam ni, tuan-tuan jangan terus cut.
tuan-tuan kena pastikan candle itu close. Bila candle itu close, tuan-tuan tengok next candle dia. Kalau next candle dia biru, maka tuan-tuan dah tak boleh hold lah. Tuan-tuan kena stop kat situ lah. Macam take Tetapi profit kalau kat next situ candle dia masih merah dan masih berada di bawah awan dan masih lagi line biru cross di bawah merah, tuan-tuan masih lagi boleh hold. Lagi satu formula dia adalah di mana selagi mana biru ni masih cross di bawah merah, di bawah awan, tuan-tuan boleh hold Heikinashi ni. Boleh hold saja. Hold. Sampai tuan-tuan tengok ada pembentukan Heikinashi yang macam ni. Macam tak pernah dua, okey lagi lah. Okey, tuan-tuan tengok macam ni. Daripada balik ni. Satu, dua, lebih pada dua, tiga. Tuan-tuan close lah. Lebih selamat lah. Lebih selamat. Walaupun candle biru masih orang kata membengkak kan. Masih selamat. Ataupun kalau tuan-tuan nak close pun, tuan-tuan tunggu candle biru ni. Macam apa tadi? Line biru ni. Dia mengecut dan menghampiri merah. Tak perlu dia cross merah pun. Dia mengecut dan menghampiri merah. Bila nak menghampiri macam keadaan macam ni, tuan-tuan cut pun tak apa. Tak ada masalah. Kalau tuan tak teriau kan, tak berani nak hold kan. Tuan-tuan tengok dia menghampiri merah, tuan-tuan cut. Sopa juga macam ni. Ini nampak tak tuan-tuan Di bawah. Nampak tak ni? Okey. Tuan-tuan, okey ni di bawah awan kan, di bawah awan. So tuan-tuan entry. Nampak biru kembang. Bila dia dah menghampiri merah ni, dia menghampiri merah, tuan-tuan cut loss kat sini. Nampak tak? Tuan-tuan dah TP kat sini. Bukan kalau Tuan-tuan buat break even kat sini. buat break even lah. TP Buat je. break even. So insyaAllah tuan-tuan. Buat BE tak takut dah. Simple. Tuan-tuan buat BE sini insyaAllah. Macam tu je. Heikinashi ni kan saya pernah ajar satu orang kata bukan ni lah. Dia macam trader baru. Dia kata macam mana saya nak trade ZWF? Mudah. Saya malas fikir panjang dia kata. Saya kata dia buat Heikinashi je. Rate kemenangan insyaAllah 7 ni 10. Kita tak bagi penuh lah kan. 7 ni 10. Dia buat Alhamdulillah. Walaupun tak untung banyak, untung sikit. Untuk trader-trader yang baru, boleh gunakan Heikinashi ni dengan teknik yang tuan-tuan belajar supaya untuk mendapatkan memaksimumkan keuntungan tuan-tuan dan mereducekan risiko untuk kerugian. Itu saja. Betul. Simple saja. Betul. Memang Heikinashi ni simple di mana kita filter line kalau candle tu dah tengah pergerakan ni dia keluar juga candle biru atau candle bullish tengah turun kan. Okay. Tapi sebenarnya kalau Heikinashi tuan-tuan faham, tuan-tuan boleh hold lah sampai dia keluar signal reversal lah untuk Heikinashi. So Betul. saya akan perincikan sikit lah pasal signal reversal lah untuk Heikinashi macam mana. Ini siapa yang tak ikut mana ni mau pergi lah CPF. Betul. Okay. Sebab apa? Sebab kita touch pasal Heikinashi ni. Siapa ikut tapi tak follow sini, tak tekan butang notification pun rugi. So okay. Untuk Heikinashi ni macam ni tengok price sideways kan, tapi sebenarnya trade dia simple. Kalau tuan-tuan tengok price breakout warna merah, tuan-tuan boleh sell, instant sell. Dan apabila berlaku rejection di line awan dan juga dia jadi daripada momentum bullish ni dah makin lemah dan dia tukar jadi warna sell, tukar candle jadi sell, tuan-tuan boleh letak sell. Okay, boleh letak sell position. Kalau sama juga buy price di atas awan. Dan apabila Heikinashi ni bertukar arah lah daripada warna merah jadi warna hijau. Dan kat situ tuan-tuan boleh letak buy. Okey, lagi satu untuk Heikinashi ni, nak tahu macam mana nak patah balik arah kan. Tuan-tuan akan nampak banyak jenis candle. So candle yang kita cari untuk nak kata price tu dah ready untuk patah balik arah. Dia akan buat bentuk doji. So kalau tuan-tuan tengok dekat banyak di candle mana-mana time frame tak kisah. Dalam tuan-tuan penting tuan-tuan kena buka Heikinashi. So apabila tuan-tuan buka Heikinashi, dia buat bentuk doji. Ini 3 doji. Ini menunjukkan momentum untuk naik itu lemah. Okey, dia ready untuk turun. So kat sini kita akan entry sell. Okey, apabila dia dah mula jadi satu candle sell. Dia sama agak doji lemah Doji lemah. Lemah satu candle sell, tuan-tuan boleh sell. Bukan candle sell, Heikinashi punya candle lah, bukan candle normal yang kita pakai tu kan. Ya. Ini menunjukkan ini satu contoh mana dia buat doji juga, tapi tapi ini signal buy lah. Yang weak lah, kalau bawah awan memang weak lah untuk kita buy, tapi kita nak tunjuk yang ini reversal lah, potential reversal dia buat doji di sini. Dan ini juga adalah satu doji potential reversal candle. So kalau next candle bullish, tuan-tuan boleh close lah. Tu saja. Pastikan kena close. Ini pun menunjukkan doji ada juga kat sini, banyak doji. Untuk Ichimoku ni banyak doji. Untuk Heikinashi ni memang banyak doji, banyak sangat. Dan kita boleh gunakan dia untuk indikator lah, sebagai nak tahu dia punya tu price tu nak sama ada dia nak turun ataupun dia nak naik.
mungkin berlaku reversal. Jadi apabila berlaku contohnya dalam uptrend berlaku sell punya doji, ini maksudnya boleh hold lagi. Maksud apa? Seller lemah. Okey. Kalau berlaku doji kat sini, doji buy, maksudnya apa? Dia Buyer lemah lemah. tu. TP kat sini. Simple lah. Hmm. Okey. Walaupun dia boleh Simple naik, saja nampak. walaupun dia boleh naik, tapi kita akan cari setup lain untuk naik. Setup lain untuk Betul. naik adalah price di atas awan. Okey, satu, price di atas awan. Yang kedua, berlaku doji. Ini re-entry peluang kita. Doji dan seterusnya candle Kinashi warna hijau. Ini kita boleh entry buy. Okey. Sama juga ini boleh re-entry buy. Ini doji besar ni menunjukkan dia punya seller dah tak ada ni. Seller dah tak ada. Tukar arah warna hijau. Next kena throw buy. Tengok boleh next survive. Reject awan maksudnya. Tambah ada reject awan. Ini kelebihan guna Hekinashi ni. Simple tapi memang padu lah signal yang diberi. Kita boleh tahu dia keluar banyak doji. Doji ni penting lah dalam Hekinashi. Yang mana sekiranya dia berlaku doji menunjukkan ada peluang untuk dia berbalik arah. Maksudnya daripada buy di sell jadi buy. Ini dari reject awan kita akan entry buy di sini lah. Apabila Hekinashi kat sini kita boleh entry buy. So apabila keluar doji bullish, kita akan close trade kita di situ lah. Kalau keluar doji sell di atas ni jangan cepat sangat tutup trade sebab ini menunjukkan seller lemah lah. Dan price masuk balik dalam awan. Di sini tuan-tuan tengok banyak doji kat sini. Ini mungkin sebab malam lah. Okay, selagi dia tak cross bawah awan, dia akan jadi bullish lah sampai ke next step lah. So ini untuk sell pula. Untuk sell atau boleh tengok ni doji buy dan juga doji buy menunjukkan buyer lemah. Kemudian diikuti dengan Hekinashi sell. Candle sell, ini kita boleh entry position lah untuk sell. Okey, cara candle doji je, simple untuk Hekinashi ni. Kita boleh back test, boleh verify betul tak apa yang saya cakap ni. Kalau tak rasa tak betul, jangan follow. Ini doji dan jadi buy. Ini siapa yang buy untuk yang buy setup lah di bawah. Tapi ini biasanya risiko lah, kita panggil apa sifat sebelum ni? High risk setup. Sebab apa kita buy di bawah. Kemungkinan untuk turun tu ada je. Tapi ini sebabkan dia nama risiko. Kadang-kadang tak jadi, kadang-kadang jadi. So kita tak minimizekan kita punya loss tu. Jadi kita fokus setup sell lah. Macam ni tak nampak setup sell lah. Sebab kita Hekinashi nampak memang momentum buy. Walaupun kita entry sell kat sini, kena stop loss lah. Stop loss kita di mana? Di atas candle. Memang kalau kena stop loss manipis, tapi kalau untung banyak je. Dia punya kena pandai jaga risiko lah tuan-tuan. Dia jaga MF. Risk ratio tu. Ini menunjukkan ini satu doji yang cantik lah yang dia reject awan. Okay, doji. So, total entry apabila kena sell complete. Kena sell complete, entry sell. InsyaAllah 20 pip, 30 pip. Kalau Euro USD H1 ni dalam tangan lah. Ada clock doji, TP di sini pun boleh. Tak ada masalah, TP kat sini pun boleh. Kalau tuan-tuan rasa dia macam F kata di bawah Kijun Sen ni tak perlu risau. Tuan-tuan boleh hold lah. Sampai dia masuk Kijun Sen balik, dia masuk the cross ni, tuan-tuan boleh close. Itu tips kedua kita lah. Betul. Ini price sideways memang tak boleh buat apa. Walaupun dia keluar satu kali sell, tuan-tuan boleh sell. Wait tak banyak. TP kita boleh kat sini lah apabila dia keluar dua candle buy. Betul. Doji dan candle buy ni juga price reversal. TP di sini jangan entry buy sebab bahaya. Ini kalau entry buy kat sini dapatlah sikit sampai clock doji ni kita close. Sebab kita dapat faham yang price sudah nak mula arah C5. Faham. Ni price rejection banyak doji C5. Doji buy maksudnya buyer lemah. Buyer lemah, seller kuat. Dia turun-turun. Betul. Itu dia teknik Hekinashi lah. Simple, kita hanya tengok carta pergerakan. Kita tak tengok support resistor sangat. Kita tengok dia punya bentuk candle doji lah. Candle doji, tuan-tuan memang asal tuan-tuan mahir kot. Tengok candle doji mana yang bentuk huruf T ni tu. Okay, candle doji bentuk huruf T. Okay, cari candle ni kalau nak peluang dari entry lah. Kalau bawah awan kita fokus setup sell. Kalau atas awan kita fokus setup buy. Okay, boleh sebab.
Cantik. Jadi Faf, kita dah share tips kan Faf. Jadi apa Okay. kata dalam 10 minit ni kita cara set up lah. Mana tahu malam ni ada live trade, kita bagi dekat kita punya Okay. penonton menggunakan Terima kasih Ichimoku. Tipu S. Memang nak cakap macam tu lah. Ha. Okay. Saya buat je mana? Supaya buat satu So, dua kemudian saya buat. boleh. Okay. So jadi tuan-tuan. Kita bagi H1 Macam ke saya kata F15 tadi, dengan Faf. Mana tahu boleh entry. betul Tipu S. Okay. So bila kita dah bersembang bab kata apa, Eken Hashi. Okay. Tuan-tuan pun dah tengok. Oh ada rupanya candle ni Okay. Sebenarnya tuan-tuan, saya nak beritahu satu tip. Mungkin tip ni saya akan explain lebih detail untuk hari Khamis ni insyaAllah. Okay, so tips yang pertama pada saya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak guna Eken Ashi ni saja contohlah tuan-tuan saya tutup Ichimoku sekejap. Okay, tuan-tuan, saya tunjuk tuan-tuan. Betapa bukan kata ni betapa bagusnya, betapa membantunya Eken Ashi ni. Okay, macam kalau tuan-tuan selalu ikut live saya lah kan, tuan-tuan selalu ikut live saya selalu guna line chart kan, tuan-tuan pasal nak line chart. Sebab apa line chart? Sebab saya nak cari level support resistance. Okay, ni just tipis saja saya bagi tipis saja kan. Nanti hari Khamis kita elaborate lebih lah. Boleh Subhana? Boleh. Okay. So tuan-tuan boleh tengok Yang pertama tuan-tuan, area support dia. Support yang mana valid. Pastikan support kena valid tuan-tuan. Benda tu kena valid. Tak valid tak boleh. Okay. Siapa biasa ikut live saya sebelum saya pernah cerita macam mana nak cari support valid. Resistance. Ini support resistance yang sangat valid sebab dia ada lebih pada 2 lekuk. Dan resistance dia pun sama. Sekarang resistance dia ni tak berapa cantik Saya buang. Sebab apa? Sebab dia tak lebih pada 2 lekuk. Jadi resistance di mana yang lebih cantik adalah resistance yang lebih pada 2 lekuk. Ini pun 1 lekuk. Tak cantik. 1 lekuk. Okey, maksud resistance di sini yang paling cantik. Nampak tak? Okey. Ini saya nak beritahu tuan-tuan bukan pasal apa pun sebenarnya. Okey, 1. And then kita ada 2. Satu lagi. Resistance yang cantik dia adalah di area sini. Tak ada masa saya cerita macam mana nak tengok support resistance yang valid. Okey. So, tak apa. Itu saja just kita nak plot support and resistance. So, tuan-tuan boleh convert balik kepada Heikin Ashi. Okay, saya nak tunjuk kat tuan-tuan betapa functionnya candle ini. Tuan-tuan tengok sendiri. Nampak tak? Bila dia dah reject kawasan ini. Nampak Dia reject. Dan tuan-tuan nak tahu tuan-tuan boleh hold tak boleh hold. Tuan-tuan kena tuan-tuan tengok. Selagi mana merah ni tak bertukar jadi biru. Betul-betul tepat ZPS kan? Betul tak ZPS? Dia tukar biru terus. Habis. Yang Kashi pun jadi ni. Mana dia punya kawasan resistance dekat situ muncul. Okey, tak apalah. Itu benda dah history. Okey. So sekarang tuan-tuan tuan-tuan tengok lihat. Okey, dia reject dekat sini. Okey, dia reject dekat bahagian kita punya support. Okey, bila dia reject, tuan-tuan kena tu standby. Bila sampai area support ni, tuan-tuan boleh agak lah. Bahawasanya merah ni dia tak akan boleh continue dah. Dia start buat biru. Once dia dah start biru, tuan-tuan dah boleh entry lah. Sebab dia memang dah reject. Dia akan reject 1, 2, 3 candle. Lepas tu dia dah start biru. Tuan-tuan boleh hold. Hold saja. Ni saya nak beritahu tuan-tuan boleh hold. Sampai candle biru ni bertukar jadi merah. Sini tuan-tuan dah boleh makan untung. Memang boleh makan untung. Okey, faham Okey, contoh saya sebelum ni kita tunjuk contoh. Kita tunjuk contoh Okey, saya tunjuk. Okey, kita tukar lagi sekali garisan. Nanti saya akan tunjuk untuk hari Khamis ni, insya-Allah. Okey, tuan-tuan contoh kita tengok tuan-tuan. Benda yang dah berlaku lah, kita tengok benda yang dah berlaku Alright, ini contoh candle ni belum muncul. Okey, kita tandakan ini resistance yang solid lah. Yang solid, okey. Lepas tu kita tandakan bahagian support dia yang kuat. Ni support dia tak apa kuat, tapi di sini kuat. Di sini dan di sini. Okey, tak apa, di sini kuat. Okey. Mana kita tandakan support yang kuat. Okey. So support kuat ni untuk apa tuan-tuan? Tarik. Tuan tarik. Kita nak tunjuk kat tuan-tuan macam mana betapa bergunanya KSC bila kita matchingkan dengan teknik kita masing-masing. Tuan-tuan lihat sendiri, nampak tak? Ini adalah area support yang kuat. Okey, mana kita faham lah. Okey, so kita nak plot belum price ni wujud, kita dah tanda dah. Oh, ini support dia paling hampir. Dan ini adalah support juga yang logik lah. Maknanya mungkin area tuan-tuan boleh buat BE lah. Okey. Nampak tak? Okey. Ni sebelum benda ni semua wujud. Bermaksud dalam arti katanya price berada di sini. Saya tandakan sedikit supaya tuan-tuan lebih jelas lah. Kejap Okey, saya tandakan sikit. Dalam arti kata lain, price di sini. Dia berada di sini. Okay, price baru nak muncul. Okay. So kita tukar balik. Kita tengok keberkesanan Heikin Ashi. Okay. So. Alright. Kita tengok. Nampak tak tuan-tuan? Betul-betul dia reject. Macam saya kata tadi. Kawasan resisten yang atas ini. Ini kawasan resisten iaitu kawasan high volume area.
di mana kawasan resisten dia sangat-sangat solid kalau kita pakai support resisten. Tuan-tuan faham kan? Dia reject macam saya kata, dia rejectkan candle biru dia naik merah, dia reject je dengan merah. Merah itu close dengan merah di kawasan betul-betul rejection resisten. Tuan-tuan boleh sell terus. Boleh sell, boleh hold. Selagi mana dia masih merah, dia break kawasan yang saya tandakan ni, kawasan support ni, dan sampai ke kawasan biru ni, kawasan support bawah ni, dia reject, dia naik biru. Tuan-tuan boleh sebenarnya boleh hold, tapi bila dia naik biru macam ni, satu biru, merah balik tak solid. Bila naik biru dan biru, tuan-tuan buat BE dekat area sini. InsyaAllah tuan-tuan, dia lebih memaksimumkan keuntungan tuan-tuan dan mengurangkan risiko tuan-tuan, risiko kerugian tuan-tuan. Ini just saya matching sedikit lah dengan support resistance untuk mungkin untuk next Khamis tu kita buat live trade. Kita akan bagi signal terus insya-Allah. Okey, boleh sampai lah? Boleh. Boleh lah tu. Okey, jadi terima kasih. Okey, saya akan cuba cari setup menggunakan Ichimoku dan juga Hikinashi. Kalau ada jumpa, kita akan share. Macam ni kita akan cuba cari macam mana, bentuk macam mana. Kalau ada rejection awan yang pertama, kalau ada cross awan yang kedua. Rejection awan ni kita akan bagilah signal. InsyaAllah kita akan cuba tengok sama-sama. So kita akan go through one by one. Also yang jadi USD untuk H1 terlajak lah sampai tak boleh buat apa lah. Awan lagi reject ni, so tak boleh buat apa lagi. Tapi biar dia jalan. Ini pun dah jalan macam sana. Orang kata hujung tahun akan jadi trend, tapi depa kata market sendu, tapi tengok macam market rancak berdosa je kan. So untuk trending tu. Ini trending, tapi kalau ikutkan ini saya standby sebab ni kata apa, Hikinashi Doji di H1 Euro JPY saya tak galakkan. Anytime dia boleh patah balik. Itu kalau nak confirm the entry, maksudnya lagi sejam lah, lagi 50 minit dia keluar candle sell untuk Hikinashi ni. Saya akan entry sell lah. Tengok dalam pukul 12 dia keluar candle warna apa. Kalau candle warna merah, tuan-tuan boleh sell. TP kita di kawasan support, di kawasan resistance, kawasan support di bawah ni lah. TP kita di area situ dah cukup. Okay, kalau dia keluar candle warna merah, tuan-tuan boleh sell. Dan stop loss kita di atas shadow. Tak perlu banyak-banyak. Kalau kena stop loss, tak apalah. Kita cari setat lain. Oh, ini baru terlepas. Tengok jatuh banyak. Ini pun USD dia tengok tadi. Okey, untuk GJ, bagi saya untuk H1 kita boleh standby buy semula. Okey, sebab ini tengok kalau doji dan dia berlaku macam ni lah. Doji dan juga jadi candle buy seterusnya. Jadi Hikinashi buy kita boleh standby buy untuk GJ. Untuk GU terlepas satu candle. Sebenarnya candle kena entry sell yang terbaik kat sini lah. Berlaku sell rejection, kita boleh entry terus. Pastikan candle close lah tuan-tuan. Ya. Okay. Jadi CAD H1 tak ada lagi setup derajat. CAD memang hari ni trending lah. Alhamdulillah setup saya bagi untuk UCAT pagi tadi pun dah profit dengan banyak juga pip, 50 pip. So jadi USD di dalam awan tak digalakkan trade. Peraturan dia dalam awan jangan trade. Okey. Untuk U-Chef kita dapat lihat mungkin untuk candle sekarang ni tengah buat pelemahan, tapi kita tunggu dulu. Tak ada sembarang signal lah malam ni CFS. Tak ada signal yang kita boleh kongsi. Ini pun tak nampak pelemahan. UJ kita cuba time frame lebih kecil untuk setup scalping. So untuk UJ ini setup M15 untuk buy. Jadi lagi 2 minit dia akan jadi candle merah. Dan contoh nampak je candle Hikinashi warna hijau, entry buy. Yang risau untuk UJ boleh entry buy. So untuk oil masih rancak-rancak berdosa. Alhamdulillah. Okey, tak ada signal lah. Tak ada signal lagi. Ini boleh, sebenarnya kita boleh entry buy semula di sini. Lepas berlaku merah-merah biru, kita boleh entry buy untuk minyak. Untuk gold, dan dia candle buy tapi di bawah awan, tak digalakkan buy. Walaupun dia berlaku rejection. Kalau tuan-tuan nak sell, boleh. Tunggu dia di M50 ni, dia berlaku candle sell. Warna merah, Hikinashi warna merah, tuan-tuan boleh sell lah. GP di kawasan support sudah cukup. Pernah jadi lower low sebelum ni, dah cukup. Okay, yang lain tak ada setup sangat lah saya nak share. Apalah. Mungkin price tengah jalan je,
F. Press tengah jalan F. Tak boleh nak bagi setup lagi Betul. Tengok ini setup buy pula. GU. Jadi DCD lah standby. Okay, dia keluar satu candle merah tu tak boleh sell lah. Okay, Nashi dia akan buat penurunan balik. Sebab daily dia strong lah. Daily super strong. So tengok daily lah. Kita tengok H4 pula. Tadi kita tengok H1, F15 tak ada setup yang kita boleh share. So jadi AD USD boleh standby setup sell. Yang mana sekiranya Hekinashi ni dia tukar warna merah macam di atas ni. Okay, tukar warna merah, ada doji, warna merah tuan-tuan boleh setup sell. Okay, standby saja untuk H4 AD USD. CAD CHF di H4 ini setup yang solid untuk buy. Tunggu dia close lagi 3 jam. Sekiranya masih candle buy untuk H4 tuan-tuan boleh entry buy TP di kawasan resistance sebelum ni. So untuk Ichimoku macam yang kita sentuh sebelum ni, ini line ni pernah berlaku di tip selangan. Ini adalah kita punya swap zone. TP di sini dah cukup. Okey, tak perlu TP banyak-banyak. Kita punya TP kat situ dah cukup. Alright, tunggu saja untuk DH4 set CAD CHF. Kalau ada dia buat candle buy, tetap boleh hold. CAD JPY bersama. CAD JPY bersama. Cantik DH4. CSD JPY cantik. Cantik. Okay, tengok ni Ichimoku awan dia. Kat sini yang berlaku di tip persilangan tu, ini adalah kawasan swap zone. Kita ingatkan TP kita hanya di situ dah cukup, tak perlu banyak. Okey, kalau candle Hekinashi warna hijau tak boleh terus tak buy. Tak perlu kiat panjang. Okey, stop lossnya di bawah shadow lah. Alright, untuk Euro JPY, harga sudah jalan. Sebenarnya kalau kita nak entry sell pada candle yang sekarang ni lah. Ni price dah turun. Tapi kalau tuan rasa dia boleh break kawasan support ni, mungkin di daily kot kita boleh nampak masih rejection sangat kuat untuk dia turun lagi lah. Kalau tengokkan ni memang strong set lah signal di daily. So Euro NZD mungkin set up buy. Kalau dia reject awan dia tak boleh buy. Euro USD ini baru candle sekarang lah untuk sell sebenarnya. Tapi price dah jalan lah. DH4. GJ. Okay, GJ bagi saya memang boleh sell. Untuk DH4. Tadi F50 saya kata buy. F50 kata buy. H1. H1 lah. Kalau dia reject awan lah. Tapi DH4 nampaknya macam gaya sell. Sebab ini biru-biru merah. Kita sebenarnya boleh instant sell. So kalau kita dah start sell, kita buat short position esok, kita akan hari Khamis kita akan tengok balik TP kita kat situ. Current price TP kita di kawasan support saja. Stop loss kita di atas. Kalau kena tak kena, kita akan tengok pada hari Khamis. Ini sebab so rejection di GU, tapi dia nak sampai ke hedge structure ni tak payahlah. Tak payah entry. Ni pun dah jalan. Ini nak tunggu reject saja. Ada ini bukan buyer dalam lemah ni kan. Cuma aku USD buyer lemah. Dia keluar satu candle merah, tuan boleh sell. Standby. You chef jangan trade. Okey, dia lawan DH4. Kalau tuan-tuan trade DH4 lah, you share UJ di dalam lawan, jadi tak digalakkan trade. So kita sudah scan lah dengan menggunakan Ichimoku ni. Alhamdulillah. Ada beberapa setup yang tuan-tuan boleh share, tuan-tuan boleh entry macam di GJ. Okay, GJ satu setup sell. Kan tak ada setup cantik mana ni untuk kita entry Safas. Tapi okey juga yang CAD CHF, CAD JPY tu cantik tu. CAD CHF, CAD JPY tu dia close. Dua instant buy punya SOP lah. Tunggu dia close di atas awan ni, tuan boleh entry buy. Boleh Boleh. Cantik. Cantik. Jadi C4F, terima kasih kepada para pendengar kita malam ni yang sanggup bersama kami sampai ke hujung rancangan. C4F.
Betul. Jadi Jadi supaya kita pun di hujung rancangan, terima kasih kepada Cik Najmuddin kerana sudi bersama dengan kita. ya, Okey, so terima kasih kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan sharing kami malam ni bermanfaat. Okey, so jangan kita lupa tekan button like dan subscribe untuk YouTube okay. MFN TV YouTube. Online. Dan juga Betul. jangan lupa join kita punya Telegram channel yang percuma saja disediakan kepada semua trader-trader, sama ada newbie atau advance. Betul. Ada Dan juga jangan lupa tuan-tuan deposit ke dalam local depositor untuk first time. untuk first time. Itu penting juga tuan-tuan sebab Patut. in case ada apa-apa tuan-tuan ada problem dengan online banking, tuan-tuan boleh direct kepada Tuan Najmuddin kita insya-Allah. Betul Okey, sekali. so kita ada pujuan rancangan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan kekurangan daripada kami berdua, kami mohon ampun. Kita akhiri dengan wabillahi